Awak rasa-rasa bila awak tengok ni, awak nampak apa? Makhraj huruf. Ya, tepat sekali So, ada berapa makhraj huruf bila awak tengok sekali lalu ni? Siapa nak teka? Saya kecilkan sikit supaya awak nampak. Awak rasa ada berapa ni? 5. 5. Siapa sebut tadi? Siapa sebut 5 ni? Aisyah. Masya. Marsha. Okey, tahniah. Okey so ada 5 makhraj huruf. Okey, makhraj huruf ni apa? Makhraj huruf ini adalah kita besarkan sedikit. Tempat keluar huruf hijaiyah. Tempat keluar huruf hijaiyah yang membezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Huruf hijaiyah tu apa? Yang daripada awal tu lah. Alif hingga ya tu So, dalam makhraj huruf ini, dia ada cara sebut dia. Cara sebut dia. Sebab tu dia didatangkan makhraj huruf untuk kita dapat bezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. So kita memang tidak cuba mesti mempelajari makhraj huruf supaya cara sebutan kita terhadap sesuatu huruf tu betul dan tepat. Dan penting juga kita perlu sebut dengan tepat sesuatu huruf tu sebab dia boleh menjadikan kita punya makna ayat Al-Quran tu boleh jadi tertukar kalau kita salah sebut. So kena cuba semua orang, semua mesti belajar makhraj huruf ini. So dia ada apa? Dia ada 5 inilah. Iaitu Al-Khayshum, pangkal hidung, iaitu huruf-huruf yang keluar daripada pangkal hidung. Yang kedua dia ada Asy-Syafatain, huruf-huruf yang keluar daripada dua bibir. Yang ketiga dia ada Al-Lisan, huruf-huruf yang keluar juga daripada lidah. Yang keempat kita ada Al-Jawf, yang keluar daripada rongga. Rongga ni kat mana? Seperti Hesa tunjuk tu lah. Dekat bahagian kerongkong kita. Lebih kurang macam tu lah kita punya tempat dia. And then, itu kerongkong. Al-Halku, Al-Jawf tu bahagian atas sikit. Al-Halku, yang kelima, kerongkong. So, ada 5 jenis makhraj huruf. Okay. So, kita pergi satu persatu. Okay, yang pertama, kita melihat kepada Al-Khayshum. Macam mana awak nak ingat Khayshum ni kat hidung? Bagi saya lah, awak ingat huruf mim yang ada dekat ujung Al-Khayshum ni. Sebab apa? Sebab bila awak ingat Al-Khayshum tu, mim tu awak automatik kan? Dia adalah, awak rasa gegaran huruf dia tu keluar daripada hidung kan? So bagi saya lebih mudah untuk ingat bila kita ingat huruf mim ni di Al-Khayshum tu. Secara automatik dia adalah huruf Al-Khayshum yang mana cara bacaan dia adalah keluar bunyi dengung. Keluar bunyi dengung. Dengung tu apa? Gunnah. Apa maksud gunnah? Kita kena baca dengan panjang 2 harakat. Panjang 2 harakat. Dan hurufnya adalah huruf mim dan nun. Huruf mim dan nun. Contoh apa? Inna. Contoh lagi apa? Fa'amma. So dua tu adalah huruf yang keluar daripada makhraj huruf Al-Khayshum. Ada soalan tak? Tak ada. Faham Faham Okay. Yang kedua adalah Asy-Syafatain. So Khayshum tadi ni bahagian dia. Dekat atas ni hidung, gunnah. Asy-Syafatain ni di mana? Di dua bibir awak. Di dua bibir awak. So dua bibir ni kita nak lukis macam mana? Ada dekat sini lah bahagian ni. Arrow saya nampak ke? Dia keluar gambar je. Nampak. Nampak So dia dekat depan je. Dia tak akan masuk ke dalam lah. Dua bibir awak ni. So
apakah hurufnya? Sorry, kita tengok maksud dulu. Asy-syafatain adalah 4 huruf yang keluar daripada makhraj 2 bibir. 2 bibir. So, 4 huruf tu adalah apa? Yang pertama adalah huruf waw. Membulatkan 2 bibir cara bacaan dia. Maksudnya kalau kita sebut waw. Waw. Kita kita menggerakkan kedua-dua bibir kita seolah-olah macam membulatkan dia lah. Waw. Yang kedua adalah huruf ba. Ba. Saya dah sebutkan sebelum ni, kalau awak masih ingat lah. Ketika tahsin Al-Quran ni, tahsin surah Al-Fatihah itu, kita merapatkan 2 bibir. Ba. Dia bukan ba kan? Dia bukan ba. Dia adalah ba. Itu cara kita sebut yang sebetulnya lah. Kalau kita sebut ba, betul juga. Tapi itu dia kurang tepat dari sudut fasahah. Fasahah ni apa? Kelahjahan bahasa Arab awak. Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab. So, cara sebut dia, kita kena ikut tepat dengan bahasa Arab lah. So, kita sebut dengan ba. Dia bukan ba. Bukan. Ba tu Melayu. Dia adalah ba. Ba. Okey ke? Setakat ni dua untuk asy-syafatain. Boleh? Boleh teruskan? Boleh. Okey. Yang ketiga, huruf mim. Merapatkan 2 bibir. So, rapat dia ringan. Kalau ba tadi dia kuat kan? Tapi mim ni ringan. Mim. Mim. Ma. Saya pun ajar juga sebelum ni. Dia bukan ma. Dia adalah ma. Dia macam condong sikit kan? Ma. Dia bukan ma. Ma. Dan yang keempat adalah huruf fa. Iaitu kita menekan bibir bawah ke gigi kacip atas. Macam mana awak nak buat? Menekan bibir bawah. Kan? Bibir bawah. Dia kata ke gigi kacip atas. Kacip ni apa? Depan kan? Betul tak? Saya rasa ni kan? Kacip tu. So, fa. So, dia mesti naikkan 2 bibir bawah awak tu ke atas. Fa. Boleh ke? Dengar suara hujan ke? Tak kan? Tak. Tak kan? Tak. Jelas je kan suara saya kan? Jelas. Okay. So, itu adalah asy-syafatain. 4 huruf yang keluar daripada 2 bibir awak. Okay, yang ketiga, ini huruf yang paling panjang. Huruf yang paling banyak dalam makhraj huruf, iaitu al-lisan. Al-lisan. Al-lisan apa? Secara automatik bila kita ingat al-lisan ni, dia adalah huruf yang keluar daripada lidah. Daripada lidah. So, ada berapa huruf? Ada 18 huruf yang keluar daripada lidah. Jumlah-jumlah ni awak kena ingat. Ni antara soalan yang familiar keluar dalam objektif. Dia akan tanya contoh, berapakah huruf yang keluar daripada al-lisan? Dia bagilah 18, 17, 16 dan juga mungkin 81 ke. So, pilihan jawapan yang paling tepat adalah apa? Dia suruh pilih lah. Kurang macam tu. So, antara soalan-soalan. Kalau saya yang buat soalan, saya masuk ke makhraj huruf. So, saya memang sangat banyak akan masukkan makhraj huruf. So, memang kena ingat betul-betul makhraj huruf ni. So, siapa nak sebut ke 18 huruf al-lisan? Ada nak volunteer? Ada tak? Semua orang dah mengantuk. Pagi-pagi dah kena jumpa menghadap saya. Ada. Hai. Tak ada. Hesa terus tutup lah. Saya nak cuba pada cikgu. Okay, dia silakan. Okay. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dot,
lam, nun, ra, ta, to, dal, sod, zai, sin, zai, sa, zo. Okey. Ada satu silap sikit. Siapa dapat teka? Sa. Sa. Bukan. Sa ke? Tadi dia sebut apa? Zal. Ya, Zal Alia. Betul. Dia bukan Zai. Tadi dia sebut apa? Zai kan Zai. saya kata. Kan? Dia adalah Zal. 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 Okey. So, al-lisan dia bahagi kepada beberapa bahagian. Bahagian yang paling dalam, terima kasih dia. Saya lupa nak ucap terima kasih. Terima kasih kepada dia. Bahagian yang paling dalam tu adalah huruf Qaf. So, kalau awak buka lidah awak boleh rasa Qaf tu lagi dalam daripada Kaf. Bila awak sebut huruf Qaf yang setepatnya lah. Saya tak akan tunjuk lah kalau susah nak tunjuk kat Google Meet ni kan. Tapi bila awak tengok, awak jolok lidah awak, bahagian belakang tu, awak akan rasa huruf Qaf tu adalah bahagian paling dalam bila awak sebut. And then Kaf, dia atas sikit daripada Qaf. Sebab tu dia sebut Qaf tu adalah pangkal dalam. Qaf tu adalah pangkal dalam. Kaf tu dia kata pangkal aja. Qaf tu lagi dalam daripada Kaf. Dan bahagian tengah, kita ada Jim, Shin dan Ya. Ataupun kalau kita nak bariskan dia, Ja, Sha, Ya. Bila awak sebut memang awak rasa. Dia kat tengah-tengah awak kan. Bahagian tengah lidah. Seterusnya atas sikit, depan dia sikit, huruf Dot. Awak ingat tak saya sebut apa tentang huruf Dot? Ataupun huruf Dot? Siapa ingat? Macam mana kalau kita call-callahkan dia ataupun kita sebut huruf Dot ni macam mana saya terangkan tempoh hari. Sebut dia macam mana? Lidah tu Dalam. kena letak dekat gigi geraham belakang atas. Lagi. Okey, terima kasih Marsha. Lagi. Siapa ingat? Alia tak ingat? Aisyah tak ingat? Dua-dua Aisyah. Caca dengan Icha. Tak ingat Kalau awak tengok tu dia letak arrow dah. Satu dekat kanan, satu kat kiri. Kan? Kenapa dia letak arrow kanan dan kiri? Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mesti sebut dot ni, kita naikkan huruf da tu ke kanan atau ke kiri. Mengikut keselesaan kita lah. Dia bukan da tu dekat tengah. Bukan. Kita naikkan lidah kita ke kanan atau ke kiri. So saya selesa kiri, so saya akan sebut da. Sedikit muncung lah mulut kita. Da. Ataupun dalam surah Al-Fil yang kita sebut, alam yaj'al kaidahum fi tau. So mulut saya akan muncung sedikit. Tau. Sebab saya naikkan lidah saya ke kiri. Dia bukan tau. Bukan ke depan. Ataupun ke atas tengah-tengah. Dia adalah tau. So dot di kanan atau kiri. Boleh ke Bat? Bat cadang ngantuk Bat? Bosan Bat? Okey. Di hujung. Di bahagian paling depan sekali lah lidah kita ni. Ada huruf-huruf yang banyak ini. Iaitu La. La. Kita sebut La pun kita nampak kan. Huruf tu kita sebut dekat bahagian depan. Huruf Nun. Na pun kita sebut kat depan lidah. And then huruf Ra. Juga dekat depan lidah. Ra. Seterusnya huruf Ta. Juga kat depan lidah. Ta kan. To. Walaupun kita nampak dia tebal sikit tapi still dia bahagian depan lidah. Ujung lidah. Huruf Da. Da. Dal. Da. Saya sebut dia bukan Da. Dia adalah Da. Dia lembut lagi. Seterusnya huruf So. So juga bahagian depan. Ujung lidah. Zai. Za. So juga di bahagian hujung lidah. Seterusnya huruf Sin. Sa. Juga di hujung lidah. And then huruf Zal.
Zal, za juga di hujung lidah. And then huruf ta, ta, ta juga di hujung lidah. Dan yang terakhir adalah huruf apa tu? Za, za juga di hujung lidah. So huruf-hurufnya ada 18 bagi makhraj huruf al-lisan. Okey. Seterusnya nombor 4. Al-jawf. Al-jawf. Siapa nak baca maksud? Silakan. Saya. Okey, Umairah. Suara untuk memanjangkan bunyi huruf mad. A, waw, alif, waw dan ya. Okey. Terima kasih Umairah. So kita boleh nampak alif, waw dan ya ini adalah huruf apa? Selain kita panggil dia al-jawf, dia juga adalah huruf Mad asli. ya, mad asli ataupun kalau awak susah nak ingat, awak ingat je lah huruf mad. So apa maksud mad? Dia adalah dibaca dengan panjang lah, 2 harakat kan. So dia kata suara untuk memanjangkan bunyi huruf mad. So tempat keluar dia di situlah. Di bahagian depan. A, wa, ya. Alif, waw, ya. Okay. Dan yang terakhir. Siapa nak try? Nak bacakan, silakan. Terus, siapa nak baca? Volunteer. Janganlah malu-malu. Volunteer je. Tak apa-apa. Awak kelas 1S tau. 1S kena ke depan. Nak baca Ustaz. Okay. Terdapat 6 huruf yang keluar dari makhraj ini. Ghin, ha, ha, ain, a, hamzah dan ha. Okay. Terima kasih Aisyah. So dia ada 6 huruf al-halku yang keluar daripada kerongkong kita. Dia juga adalah huruf apa ni kalau awak ingat? 6 huruf ni huruf apa? Izhar halki. Ya, izhar halki. Izhar ada 2 kan? Ada 3, sorry. Apa dia lagi 2? Selain izhar halki. Siapa ingat? Fa hakiki. Itu ikhfa. Izhar ada 3. Selain izhar halki, kita ada apa izhar lagi? Izhar syafawi. Ya, izhar syafawi, Iris. Huruf dia apa? Siapa ingat? Izhar syafawi. Ya, betul. Izhar syafawi, huruf dia apa? Ba. Huruf dia ba. Huruf dia adalah mim mati bertemu dengan huruf selain huruf mim dan huruf ba. Selain huruf mim dan huruf ba. Contoh apa? Wairil maghdubi alaihim walad. Mim mati bertemu dengan wa. Itu adalah izhar syafawi. Awak dah lupa kan? Yang belajar kan? Okey, satu lagi izhar. Izhar apa? Izhar mutlak. Ya, Putri betul. Izhar mutlak. Apa huruf izhar mutlak, Putri? Atau siapa-siapa yang ingat? Okey, Hesa macam tengah cari je. Bagus. Lam mati. Nam mati? Apa? Lam. Lam Huruf mati dengan? lam mati. Siapa dapat jumpa? Apa huruf dia? Hesa jumpa tak? Bukan huruf izhar syafawi. Izhar mutlak. Alia jumpa? Okey, awak cuba cari. Betul awak share dekat chat. Apakah huruf izhar mutlak?
Cikgu, yang izhar mutlak ni yang ad-dunya, sinwanun, bunyanun tu kan? Ya, betul. So, huruf dia apa? Nun mati bertemu waw. Dengan? Nun mati bertemu ya. Ya, betul Zaris. So, huruf dia waw dan ya. Tapi, dia ada sebelum tu nun mati. Dia masuk dalam nun mati lah. So, itu izhar mutlak. Tak apa. Saya saja je nak tambah sikit. So, yang kita nak belajar sebenarnya adalah al-halqu. So, kalau awak ingat huruf izhar halqi, insya-Allah awak juga akan ingat huruf al-halqu. So, dia bahagikan macam ni lah. Yang pertama adalah huruf ghin dan kha. Yang mana ini adalah di bahagian ni paling dalam ke tak? Okay, ini bahagian paling depan Ini bahagian paling depan. Ra, kha. Ra, ghin, kha. Ataupun kita bariskan ra, kha. So, kalau awak tengok tu, dia dekat depan ni je, kat atas ni je kan. Kalau awak sebut ra, ghin dengan kha tu dekat atas tu je. Lepas tu dekat bahagian tengah sedikit adalah huruf ha pedas dengan ain. Ha, awak akan rasa dia ke dalam lagi sikit. Kan? Kerongkong awak tu. Ha, a, ha, a. Dan huruf yang ketiga menekan suara hingga pangkal halkum. Iaitu peti suara. Maksudnya dekat dalam lagi lah. Bahagian dalam lagi kita rasa gegaran-gegaran dia. Hamzah, ha. Ataupun a, ha. Beza kan? Kita rasa beza. Kalau kita sebut ha, a, dekat atas lagi sikit. Kalau ghin ataupun kha, lagi atas. Tapi yang ni dia bahagian paling dalam. A, ha. Bahagian paling dalam. Dapat ke? Hello? Tu saya bercakap seorang-seorang ni. Ustaz. Dapat Okey. Okey So, itulah keenam-enam huruf bagi al-halqu. Ada soalan? Ada tak soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada tu maksudnya faham Boleh lah, boleh lah. InsyaAllah. Boleh lah. Macam tak faham je Maira. Boleh lah, boleh lah. Ya, awak nak insya-Allah faham lah. Ya. Berapa peratus awak faham? 98. Okey, apakah 0.2% yang awak tak faham? Sekejap, bunyi. Jam saya sekejap. Yang lain macam mana? Dapat ke? Faham. InsyaAllah. Dapat Dapat. Dapat. Okey. Umairah, 0.2% apa yang awak tak faham? Dia macam, sekejap, faham tu faham lah. Cuma dia macam, kalau nak ingat tu, macam nak ingat tu. Oh, nak ingat. Okey. Okey, bagi tujuan untuk membantu awak mengingat makhraj huruf ini, so tugasan awak lebih kurang sejam lagi ni. Sepatutnya kalau kita habis 10-20 kan. So kita akan habis sekejap lagi. Saya nak minta awak lukis. Lukis bentuk seperti ini. Awak tekap ke, tak kisahlah awak nak buat macam mana pun. Tapi lukis bentuk dalaman muka kita tu, pasal awak labelkan dia. Al-halqu kat mana, lepas tu al-halqu tu apa maksud dia, dan apakah huruf yang keluar daripada dia. Lukiskan kelima-lima makhraj ini. Mula awak lukis dulu lah rongga awak, yang bahagian dalam muka tu. Lepas tu, itu yang pertama. Yang kedua, awak labelkan di mana tempat keluar makhraj huruf. Yang ketiga, maksud makhraj huruf tersebut. Dan yang keempat, apakah huruf yang keluar daripada makhraj huruf tersebut. Lagi cantik kalau awak boleh colour dan sebagainya. Saya tak pasti. Saya rasa awak tak ada buku teks lagi kan? Buku tulis lagi kan?
Belum. Okey, tak apa. Awak buat dulu atas kertas kajang. Kertas kajang. Nanti naik sekolah bila-bila kita akan tampal lah dalam buku tulis awak. So tu untuk tugasan kelas kita pada hari inilah. Dan saya nak minta awak semua dah ada email MOE ke? Dan siapa lagi yang tak ada? Tadi yang tak boleh guna. Siapa yang tak boleh guna? Saya. Awak seorang saja. Yang lain? Saya. Oh, ada lagi Okey, tak apa. Sebab awak belum ada lagi, ada tapi mungkin tak boleh guna, tak apa. Macam ni, awak dah buat, awak lukis. Lepas tu awak snap gambar lukisan awak hantar dekat Telegram. Awak hantar kat Telegram. Nanti saya akan check lah, sepatutnya ada 22 per 22 lah tugasan dia. Okey. Paling lewat sebelum kelas kita minggu hadapan lah. Which is kelas kita minggu depan adalah hari apakah? Hari apa next class? Hello. Hari apa next class? Lepas ni kelas sejarah. Tak. Kelas PI, agama, next hari apa? Ahad. Ya. Yeah. So paling lewat Ahad pagi lah. Sebelum kelas bermula, saya dah dapat ke semuanya 22 orang. So maksudnya kalau lagi awal lagi bagus lah. So awak ada lebih kurang Jumaat, Sabtu dan juga Ahad pagi. 2 hari lebih kurang. Awak lukis, awak nak colourkan lagi baik. Dan snap gambar, hantar di Telegram. Dan saya sarankan awak terus buat lah. Supaya awak tidaklah ada nanti banyak lagi homework ke dan sebagainya. Sebab kita ada masa lagi sehingga 10.20 kan. So terus gunakan masa ni untuk awak buat tugasan tersebut. Boleh faham Ustaz, Ya saya. kalau lukis kat kertas A4 boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Yang penting awak boleh tampal nanti. Ikut kreativiti. Kalau awak nak boleh digitalkan pun lagi bagus. Faham tak digital? Digital tu maksudnya awak nak transfer ke iPad ke apa ke, lagi bagus. Lepas tu awak rakam suara awak ke apa, lagi bagus. Awak masuk YouTube menerangkan. Kalau tak nak, tak apa, kita panggil lah siapa-siapa untuk jadi suara latar. Alia Akila ke? Alia Akila pula. Alia Alisha. Padan dia tak senyum. Iris ke, Bat ke, Humaira ke, suara sedap ke. Jadi suara latar. Terangkan satu persatu. Okay. So, saya rasa itu saja untuk kali ini. Bahagian makhraj huruf. Untuk hukum tajuk yang lain kita akan belajar akan datang lah insyaAllah. Supaya awak tak adalah terdapat terlalu banyak. Lepas tu awak pun tak ingat kan. Lebih better kita go satu persatu dan kita cuba hadam dan ingatkan lah perkara tersebut. Okay, ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada So kalau tak ada apa-apa, itu sahaja setakat ini kelas kita pada hari ini. Segala kekurangan saya mohon maaf. Dan yang baik tu daripada Allah. Yang kurang tu dari kelemahan saya sendiri. Kita tangguhkan kelas kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.